Hai guys, Assalamualaikum semua. Aku harap korang tengah menonton ni dalam keadaan sihat sentiasa dan juga di bawah jagaan ilahi. So hari ni aku ditemani oleh seorang figura hebat lah, iaitu Aqil Misnan. Aku yakin korang semua dah kenal Aqil Misnan ni siapa, tapi kita bawa podcast ni untuk kita mengenali dengan lebih mendalam lah tentang perjalanan Aqil daripada Banting ke Mekah dengan menaiki basikal. So pertama sekali aku nak minta maaf, suara aku ni sedikit mendap sikit lah sebab baru baik demam. So okay, Aqil pun sama juga. Dia pun baru pulang daripada haji ni, pun keadaan kesihatan dia pun baru nak baik pulih lah. So Aqil Misnan, okay. Aku panggil kau Aqil Misnan ni kan, dia macam formal gila, padahal dah kenal lama. So aku panggil Aqil lah boleh Aqil kau aku je kan. Betul. So Aqil, boleh tak kau kenalkan diri kau sikit lah kepada kita punya viewer ni yang dia kenal kau secara dasar je. Okay. Aku Aqil, berumur 30 tahun, berasal dari Banting, Selangor, dan dilahirkan, dibesarkan di Banting juga. So sekolah pun di sini. So kau memang anak jati Banting lah? Betul, anak jati Banting. Lahir, sekolah semua kat sini? Betul. Okey, kau dah kahwin belum Gil? Belum. Bakal lah. InsyaAllah satu hari nanti. InsyaAllah, semua orang bakal kan. Bakal jenazah lah, bakal mendiri rumah tangga, semua bakal. Betul. So Aqil, ya, berkayu basikal daripada Banting ke Mekah ni berapa kilo Gil? ikutkan Google lah kan. Jawapan Google lah. 25,000 kilometer. Berapa? 25,000 kilometer. 25,000 kilometer berbasikal lah? Berbasikal. Kau kayu basikal ni makan masa berapa lama Gil? Okay, ikutkan on the journey 6 bulan. Tapi kalau ikutkan betul-betul berbasikal, mungkin setahun kot. Almost 1 year lah. Almost 1 year. Okay. Orang ramai nak tanya kan, apa penyebabnya kau nak kayu basikal ni? Apa punca yang buat kau trigger untuk kayu basikal ni? Okay, boleh. Punca dia lebih kepada personal punya achievement ataupun personal punya passion lah. Okay, pertama punca dia mungkin aku punya kehidupan ni, aku banyak bercita-cita tinggi. Tapi yelah, sebelum bercita-cita tinggi tu, proses nak achieve benda tu kena go through proses demi proses lah. Dan proses demi proses tu aku gagal dan gagal. So aku nak mencari passion yang selama ni aku pendam ataupun selama yang aku idami, tak dapat dan aku gagal banyak perkara dalam kehidupan ni. So why not aku pilih satu kembara ataupun adventure untuk ke Tanah Suci melalui menaiki basikal. Okay, soalan aku Gilan, kenapa berbasikal ke Tanah Suci? Maksudnya kenapa kau tak berbasikal ke China ke berbasikal ke tempat lain lah? Betul. Tapi kenapa kau pilih okay, aku nak kayu basikal pergi Mekah? Betul. Yelah, kita pun sedia maklum lah kan, sedia tahu yang Mekah tu salah satu tempat yang semua orang Muslim ataupun seorang Islam kita idamkan. Itu antaranya. Kita ada matlamat agama tu sikit lah untuk kita mendidik diri ataupun mengajar diri kita kepada lebih dekat kepada Allah tu. Okey, faham. Sebelum aku pergi ke soalan yang lebih dalam aku yakin lah ramai juga kita punya viewers yang tengah tengok ni, dia tertanya juga, sebenarnya kau ni siapa Kil? Sebelum kau seorang traveller ni, sebelum kau seorang jadi yang kayu basikal Banting Mekah ni, kau sebenarnya siapa Kil? Apa sebenarnya kau buat sebelum ni kan? Tiba-tiba je kau meletup dekat social media. Betul. Sebenarnya aku bukan sesiapa pun, memang orang biasa dan tak ada apa-apa lah. Sebabnya aku sebelum ni bekerja sendiri, freelance, kerja apa-apa semua aku buat. Yalah, digital marketing, freelance ataupun buat iklan, buat Foodpanda, Lalamove, semua tu aku buat untuk aku cari duit. Yalah, sekarang ni pun bukan senang nak cari duit dengan jalan yang pintas lah orang kata, yang cepat lah. Short term punya solution lah. Betul. So itu je yang aku boleh mampu. Setakat tu je yang aku boleh pergilah. So itulah background aku. Okay, so kau bukanlah datang daripada keluarga yang bangsawan, hartawan, bukan lagi? Bukan. Tak, aku nak clearkan benda ni sebabnya aku ada kawan-kawan yang kenal Aqil. Maksudnya bukanlah kenal macam rapat macam ni. Dia melalui sosial media dia cakap, oh ni Aqil Misnan kayu Banting ke Mekah kan. Diorang beranggapan yang kau ni somebody, anak somebody yang ada duit yang banyak, kau boleh buat apa yang kau nak kayu basikal, okey, terus kayu. Sebenarnya tak lah.
Betul, bukan. So duit tu kau dapat dari mana Gil? Okay, sebelum ni aku bekerja freelance, macam-macam kerja aku buat. So ada buat kadang-kadang ada iklan tu sampai hit 5 ke 10 ribu dalam sebulan. So duit tu aku simpan. Tapi aku tak terfikir pun untuk gunakan duit-duit tu semua yang sama ni aku kerja Foodpanda ke Lalamove semua tu untuk aku pergi satu adventure trip. Tak, aku just je lah kita sebenarnya ada tak lah. duit Sebenarnya saving biasa saving lah. biasa. Tak terfikir pun lagi. Sebab time tu ialah muda lagi kan. Kita ada nak kereta, kita idamkan kereta ni sekian-sekian, ada motor sekian-sekian. So aku belilah motor dan kereta. Okey, daripada hasil duit yang kau kumpul tu kau beli kereta dan motor lah. Betul. Okey, faham? So aku fikir yelah dah pakai 2-3 tahun kereta tu, macam yelah aku pun fikir something yang aku nak buat sesuatu yang lebih besar kan. Dan aku perlukan duit. Bila perlukan duit, aku perlukan korbankan sesuatu yang aku sayang lah, iaitu kereta aku F50 tu. Okey. Kau jual lagi kereta kau? Aku jual dalam RM50,000. Aku pun terkejut juga sebab aku baru naik kereta tu 2 kali je. Tahu dah jual. Alamak, kena kerak bawa lah tadi. Aduh. Okey. Tu lah cerita dia. Kau tolak kereta tu apa? Aku dapat RM50,000. Okey. So kat sini dah clear lah, which is yang duit tu bukan duit mak bapak ataupun orang berada ke, tapi basically kau kumpul lah. Ya, aku kumpul duit. Okey, faham. Okey Gil, persediaan daripada segi fizikal. Okey. Macam mana kau bersiap sebab journey ni jauh. Lepas tu dengan cuaca yang tak menentu, dengan keadaan badan yang belum tentu lagi boleh sustain. Betul, kan, sebab kau nak kayu jauh. So apa persediaan fizikal? Adakah kau tak ada buat persediaan apa pun, kau macam hari ni decide nak kayu, tak boleh. esok terus beli barang terus jalan? Tak boleh. Okay, sudah pentingnya aku rasa kan, mesti korang ada satu preparation yang betul-betul ready lah nak berkayuh. Salah satunya fizikal lah. So fizikal ni dalam 3 bulan sebelum nak mula kayuh tu, aku baru start berkayuh. 3 bulan? 3 bulan lah. Mungkin 3 bulan tu mungkin serius lah. Aku setiap hari 40 km sehari ulang-alik dari Banting ke Batu Laut. 40 km. So maintain lah setiap hari. Dalam seminggu tu sehari 2 cuti. Kau sorry mencelah okay. Boleh tak kau share kau punya schedule macam ni? Kau faham tak? Pagi kau start apa? Training apa? Tengah hari macam mana? Petang macam ni? Okay, boleh. So pagi tu lepas solat subuh tu aku ready untuk pukul 7 ke 8 tu ready ke berkayuh ke Batu Laut. So dalam 1 jam. Berapa kilo? Kalau pergi saja dah 20 kilo, balik dah 20 kilo lah. So total 40 kilo. So pagi berbasikal 40 kilo. Okay, lepas tu? So tengah hari tu aku rest. Petang tu aku buat cardio lah. Cardio jogging dekat dataran Banting tu. So dalam 5 kilo je. Okay, so petang kau jogging pula 5 kilo. Okay, so faham. Weekend pula aku buat hiking, trekking lah. Hiking ke Bukit Jugra ke kat negeri-negeri lain ke. So weekend aku punya hiking. So 3 bulan, sebelum 3 bulan tu memang aku fokus untuk cardio, fizikal dan fitness lah. Okay, faham. So preparation selama 3 bulan tu rutin yang sama diulang-ulang lah. Betul, ada rest lah. Ada yang rest juga lah. Okay. Daripada segi persediaan mental macam mana? Sebab kalau kau tanya aku kan, bagi aku physical number 2 bagi aku. Setuju. Yang paling penting, yang utama adalah mental. Betul. Boleh jadi separuh jalan nak patah balik Gil. Betul, separuh jalan. Tak sampai kat Kelang tu dah balik lah. Silap kat Kelang ke? Silap sampai Kelang dah balik. Okay. Kalau mental, aku boleh kongsikan mungkin pengalaman hidup selama 3 ke 5 tahun bekerja sebagai freelance. Lepas tu ayalah kita bekerja tanpa bos ataupun tanpa ada jaminan. So mental kena kuat lah. Setiap hari nak kena cari rezeki, income yang selesa ataupun yang mencukupi. So setiap hari tu saya tak langsung lah, setiap hari tu dipersiapkan. Diri tu, mental tu dipersiapkan hari demi hari untuk survive untuk hari esoknya, survive untuk minggu depan, survive untuk 2 minggu kemudian. Seterusnya. Faham. So daripada segi training mental lu tak ada spesifik macam mana lah. Maksudnya tu secara natural lah. Kehidupan seharian kau yang merupakan
mental kau too strong. Betul. Okay. Daripada segi fizikal kita dah bincang lah. Daripada segi mental pun sama. Seterusnya Kil, berapa lama persediaan kau daripada segi perancangan lah? Maksudnya mestilah nak siap sedia visa, nak siap sedia dekat border-border tertentu, kau nak study macam mana, macam mana Gil? So ikutkan total 6 bulan lah nak buat research, documentation. Lepas tu tanya orang dan itu ini, masuk group. Lepas tu masuk group tu kena tanyalah dia punya community kan. Sorry Gil, masuk group apa Gil? Dia macam setiap group cyclist tu, contoh dekat Pantai Timur atau dekat Asia. So kat setiap region tu ada group community berbasikal lah. So boleh tanya. Okay, so kau join group community lain juga just bertanya je lah. Tak join cycling lah, just bertanya-tanya je. Okay, faham. Ada yang kau idolakan lagi dalam berbasikal ni lah? Kalau Malaysia ni adalah dua figura yang hebat. Salah satunya Ahmad Isa dan Zaharis lah. Tu antara orang cakap pembuka jalan untuk budak-budak ataupun orang muda-muda ni nak mulakan berbasikal. Okay. Ataupun touring lah orang panggil, touring ni. Faham. Kau perjalanan kau ni lalu berapa banyak negara? Okey, ikutkan plan asal, ikutkan Malaysia, Thailand, Laos, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, mungkin terus ke Afghanistan, ke Iran, mungkin kat situ. Lepas tu ke UAE, Arab Saudi. Tapi disebabkan ketiga tu ada masalah cuaca yang teruk, ekstrim. Minus faham. Di almost to border Kazakhstan, Kyrgyz tu, daripada Xinjiang nak ke Kazakhstan, minus 20 something kan. Aku dah panik lah sebab dah shaking, tangan dah beku, tangan dah ungu, dah beku kan. So time tu aku decide tak apalah, aku korbankan masuk negara Tantan tu untuk ambil flight terus ke UAE. Itulah itu plan asal. So kau ada skip negara sebab keadaan cuaca lah. Betul. Cuaca tak mengizinkan lah. So itulah, kita memang plan kan. Kita plan nak lalu negara A, negara B, negara C kan. Tapi end up tak dapat lalu sebab cuaca. Tapi journey tetap kena teruskan lah. Okay Gil, seterusnya Gil, daripada segi penginapan, macam mana Gil? Kau tidur kat mana? Makan apa? Okay, betul lah kan, kita concern tentang makan dan tempat tinggal. Pertama, tempat tinggal mostly aku while camping ataupun camping je dekat tepi pantai, tasik ke, ataupun tempat yang terpencil sikit, tak ada orang, kat situ lah. Tapi kalau kat Malaysia ni mostly camping di surau ataupun masjid dekat luar lah, tak boleh solat, tak boleh kat dalam. Kau still set up kemah kat? Betul, set up kemah kat dalam masjid tu. Bukanlah kat pekarangan. Kau set up dalam masjid? Tak boleh. Silap lah. Tak boleh tu. So ada yang duduk hostel ataupun guest house. Itu pun kalau aku nak betul rest day. Sebab yelah, bila dah kat guest house tu, by the way, guest house dalam range 40 ke 50 ringgit je. Kalau dapat yang murah lah. Kena research banyak lah. Okay, aku terfikir kau seorang. Lepas tu kan, ada pernah kena kacau lagi? Aku rasa bunyi-bunyi je kot. Bunyi, ada macam-macam bunyi lah. Ada orang menangis, tak tahu. Maybe menangis, tak tahu lah. Mungkin bunyi tu kuat. Time tu aku nak tidur malam, pukul 12 malam, tak boleh tidur. Time tu dekat mana? Time tu rasanya dekat Thailand, tak silap. Tak silap kat Thailand. Tak ingat exact location. Tapi time tu aku camping dekat satu tempat kawasan, macam mana dia area yang terbiar. Bukan terbiar sangat, dia macam kosong tapi proper lah. Building ni proper lah, tak adalah usang sangat. Cuma okay, ni macam selesa, selamat. So aku set up kemah lah. Ada orang lain tak kat situ? Mungkin dah lewat malam, satu. Kedua, dah tak ada orang. Mungkin kat situ gerai-gerai kot. Gerai sebelum tu, sebelum dia tutup, ada tempat untuk diorang berjual makanan. Menjual makanan. So aku kat situ, aku just dah tak ada orang kat situ, aku set up lah. Okay. Tapi siang ada orang lah. Siang ramai je. Betul, siang ada ramai orang. Soalan ni macam kelakar sikit lah. Ada beza Gil? Ada beza? Hantu kat luar negara dengan hantu kat Malaysia. Aku rasa beza lah. Mungkin yelah, kita ada satu belief tu.
Kalau Malaysia pocong macam tu lah. Ada benda-benda yang macam itu kan. Tapi kat sana mungkin kita contohlah bunyi dia kat Malaysia nyaring sikit lah. Nyaring sana mendayu-dayu macam tu lah. Nah contohlah ada bunyi-bunyi yang aku first time dengar. Time tu mungkin aku tak dapat bezakannya, tapi bunyi tu dapat membezakan lah. Dia lain lah daripada Malaysia. Okay, faham. So hantu ni pun lain-lain Setiap region pun lain-lain Aku rasa kalau boleh jumpa Dracula ke kan. Ui, lain kan. Betul. Kau kat Thailand hantu apa famous Komen sikit hantu apa yang famous kat Thailand. Boleh. Aku teringin nak tahu juga Bukanlah nak tahu, nak tengok kan. Tak nak. Aduh, gila. Jangan. So Kil, seterusnya Kil, aku nak tanya berkaitan dengan benda apa yang paling sukar lah, paling susah gila lah yang kau lalui sepanjang daripada Banting ni sampai ke Mekah. Apa benda yang paling susah Kil? Okay, jujurnya mungkin fizikal antara satu faktor yang susah. Sebab yelah, bila kita berkayuh dalam sehari tu dalam 9 jam atau ke 10 jam, penat lah. Bila penat tu mental dah mula ganggu sikit. Time yang kau rasa terganggu tu kat mana Kil? Masa kau dekat mana? Mungkin di Laos. Time tu dekat Laos? Di Laos. Sebab keadaan jalan yang rosak. So tak ada jalan yang proper ataupun tarmac yang licin, sedap. Tak ada. Dia penuh dengan batu-batu tanah merah. Jalan ni memang tak okey lah. Tak okey. So time tu mungkin dah 10,000 km aku dah berkayuh. 10,000 km berkayuh, dah penat. Badan pun mungkin dah lesu sikit. Mental pun dah yelah, kita dah tak bersemangat lagi. Dan aku nak climbing bukit demi bukit, ataupun satu climbing yang sangat orang cakap tegak naik menaik. So aku tak tentu kena tak berkayuh. Dan aku berkayuh. Kau tak turun je tolak basikal? Aku dah turun sampai aku turun di basikal. Sebab dah tak boleh nak kayuh. Dan aku bawa load basikal aku bawa load dalam 30 kg. Plus aku bawa dengan badan aku. Total dengan basikal 110 kilo Kau bawa apa Gil? Mungkin aku overpack. Jujurnya aku overpack. Aku tak buat yelah, ini first time aku mulakan touring ni. Aku bawa kemah, dapur masak, baju-baju. Dapur masak. Dapur masak yang kecil lah. Masak sikit lah. Maggi kan, Maggi, telur kan. So kat situ mungkin aku nak climbing dengan bawa load yang berat. Dan ada bukit yang pacak tinggi. So penat lah, memang penat kat situ lah. Susah lah, fizikal dan mental lah. Kau kamera semua bawa? Dan kamera, aku bawa equipment kamera, gear. Okay. Faham. Dekat Laos tu, adakah tu momen yang kau nak berputus asa? Ke ada momen lain yang kau memang aku nak give up lah, rasa macam nak patah balik? Betul. Aku rasa dekat Laos tu yang buat aku rasa nak putus asa. Yelah, dengan environment sana, suasana sana, memang kita rasa asing dekat negara orang tu. Memang kita asing dengan orang tu, tapi di sana negara third world country, ataupun lebih kepada negara jelah baru nak membangun kan. So tak ada apa-apa. So hutan yang tebal. Tak ada jumpa binatang buas tak ada? So far tak ada. So far tak ada. So far tak ada. Tengah kayu kan, tiba-tiba jumpa harimau. Tak ada. Aku rasa itu dekat area Malaysia je. Kat Malaysia lah. Aduh. Okay Kil. So hampir berputus asa dekat Laos lah. Betul, kat Laos. Sebabkan environment dia lah. Environment dia. Faham. Kalau kita sembang pasal tempat ni kan, ada tak satu tempat yang memberikan orang cakap kesan yang mendalam lah? Maksudnya daripada segi positif side lah. Positif side lah. Ada. Terutamanya di UAE, nak dekat dengan border Arab Saudi. Hujung dah tu dekat Ruwais lah. Di situ, di Ruwais tu ada satu komuniti Malaysia, rakyat Melayu. So ramai duduk di situ. Lebih pada 300 orang. Ada ramailah family di situ kan. So nak jadikan cerita, sebelum aku nak sampai UAE, diorang ada salah seorang 2-3 orang members of the community contact aku melalui Instagram, TikTok. Diorang contact kau Betul dah. Sebelum nak datang, diorang dah contact. Masa Masa di contact tu kau baru sampai mana? Aku time tu dah di Xinjiang. Nak China. cross China. Time tu nak cross. Ingatkan nak cross border Kazakhstan. Tapi tak ada. Aku kena naik flight lah sebab cuaca lah kan. So kat situ dia dah contact.
untuk nak tahu keberadaan aku ataupun nak tahu condition aku. Contohnya tayar aku okey tak, basikal aku okey tak. So time tu ngam-ngam tayar aku dah rosak ataupun nak bocor dah botak dah, dan aku perlukan tayar baru. Kau tak ada bawa spare? Aku tak bawa spare. Memang aku dah ready untuk singgah mana-mana kedai. Sebab time tu kalau kita di bandar-bandar besar, mesti ada kedai-kedai basikal. Aku buat maintenance atau servis kat bandar-bandar besar. Cumanya time tu tayar masih okey lagi, condition pun boleh pakai lagi. Aku kena ni lah, berjimat sikit lah. Tak perlu tukar. Tapi tube bawa lah. Tube ada 2-3 lah. Banyak. Okey, faham. So kat sana ada komuniti yang menunggu kau lah. Betul, komuniti Malaysia. Nak jadi cerita juga, bila sampai di sana, aku disambut dengan, orang cakap, aku rasa sambutan tu paling best lah bagi aku. Sebab semua tengah buat persiapan untuk sambut, dan persiapan tu penuh dengan jamuan juadah masakan Melayu. So aku dah lama. Berapa bulan tak makan. Ya, aku dah lama berapa bulan tak makan menu-menu Melayu. Melayu kan. So tu lah cerita dia. Diorang kat sana diorang kerja ke belajar ke? Semuanya bekerja sebagai oil and gas lah, sektor oil and gas. Faham. Bagus komuniti tu. Kira besar lah. Komuniti memang besar lah. Bagi aku besar sangat. Semua yang travel basikal diorang jemput ke ataupun macam mana? Kau ada tanya diorang? Ada masa sembang tu. Sebelum ni ada Ahmad Ising dan Suazah pun ada singgah. Pun ada batch sebelum ni yang lama, otai-otai pun ada singgah juga. So diorang memang meraihkan lah. Betul, meraihkan. Kalau tak silap aku, kau berpuasa dekat sana ke kan? Aku berpuasa di sebabkan aku berpuasa di Madinah. Di Madinah. Maksudnya selepas kau jumpa komuniti tu baru masuk bulan puasa kan? Betul. Okey. Sebab nak kejar bulan puasa. Okey. Yelah takkan nak kayu time bulan puasa tu kan? So betul. Puasa penuh tak? Puasa penuh. Alhamdulillah. Manalah tahu kan, uzur tak sihat. Kan apa. So tu antara momen yang indah lah yang betul, bagi aku indah sangat. Yelah sebab kau kayu dah berapa lama kan, lepas tu tak bercakap dalam bahasa kita kan. Tak ada orang yang boleh bersembang secara macam kita ni lah. Sembang-sembang kan. Dapat pula jumpa dengan komuniti yang macam tu kat sana kan. Tu satulah bab komuniti yang sana yang kita jumpa tu, memang salute habis lah. Memang siapa nama kau boleh shout out sikit? Komuniti Ruais, Abang Jad, Abang Din dan semuanya lah. Terima kasih banyak lah telah memberi bantuan dan serta hospitality yang terbaik lah sepanjang kayuhan misi dari Banting ke Mekah. Kil, aku ada tengok kau punya story, which is kau ada juga bukan berjumpa lah, dia macam family angkat something yang bukan daripada orang kita. Betul-betul. Di Ruais, sebelum sampai di Ruais, ada satu keluarga angkat orang Pakistan sebenarnya. Dia orang Pakistan betul, dia bekerja juga. Kau macam mana boleh jumpa? Cerita sikit lah. Macam mana kau boleh jumpa? Sebelum tu aku stranded kejap di Abu Dhabi. Sebelum nak gerak terus ke Ruais tu, aku jumpa seorang anak muda, ataupun dia muda daripada aku, Saad nama dia. Dia bekerja sebagai IT di UAE, di kat area situ lah kan. So stranded, time tu dia tegur aku, kita borak tinggal di mana, dan dia on the way ke sana. Kebetulan dia on the way ke sana dan aku pun on the way ke sana. Dia kata ke sana tu ke mana? Di Ruais. Sebelum dia pun nak ke sana. Memang dia ulang alik. Dia kerja, dia ulang alik daripada rumah dia. Jauh sebenarnya daripada Ruais ke Dubai. Abu Dhabi. So dia ajak aku stay satu malam dulu, dan dia sediakan makan minum lah di sana. Kau makan apa tu kat rumah dia? Dia menu dia lebih kepada porata. Porata tu macam roti canai lah, tapi dia lebih tebal lah roti tu. Lepas tu dengan cicak kari ayam, dan ada kari kambing. Lepas tu ada dia punya kuadal dia, tapi dia kuadal ni lain lah. Sedap betul, dia lebih sedap orang saya. Dia family dia ramai ke? Family dia di rumah tu ada mak dan ayah. Lepas ada seorang adik lelaki lah. So total 4 orang lah. Dia memang orang situ ke? Dia kerja situ ke? Sebenarnya keluarga dia dari Pakistan. So dia dah migrate lah, orang kata 10 tahun lah kan, dari Pakistan ke UAE. So dia dilahirkan. So dia saja yang dilahirkan, dibesarkan di Ruais tu. Mak ayah dia orang asal Pakistan lah. Okay. Faham.
So Royce tu nama tempat ke pergi? Sorry aku tak tahu benda ni. Betul. Itu nama tempat. Macam Banting ni macam pekan besar lah dia. Ruais tu macam pekan besar di daerah tu. Okey. Tak, aku tanya sebab aku tak tahu kan, tak pernah sampai lagi. So insyaAllah satu hari nanti kita akan sampai sana. Betul, kita akan singgah lagi. Kita akan singgah sekali lagi. Mungkin aku akan naik basikal juga dengan Akil, tapi aku duduk belakang lah, naik kayu. Aku bonceng dekat belakang. Kita nak pergi setibanya kau di Madinah dulu, Akil. Perasaan pertama, Akil, sampai di Madinah. Sebab aku difahamkan engkau bukan kali pertama, ni kali kedua. Betul. Ada rasa berbeza sedikit ke ataupun macam ni? Rasanya berbeza sangat. Sebab jujurnya kita berkayuh berpuluh-puluh ribu kilometer dari Banting sampailah ke Madinah, dengan ujian, ribut, pasir, dan sebelum-sebelum tu panas, sejuk, macam-macam. Oh, kau rasa ribut pasir gila? Betul, ribut pasir macam mana gila? Dia visibility kita akan terhad, kita tak nampak kereta dari depan kita sebab penuh dengan pasir yang yalah di inilah sekitar kita kan. So visibility kita terhad. Bila tak nampak, kita kadang ada kereta tu berhenti tepi untuk dia macam mana dia nak berehat kejap kan ke tepi kan. Tapi kita tak nampak sampai kita kadang-kadang boleh terlanggar kereta tu. Tapi kalau dengan kelajuan yang speed yang ni lah, tinggi lah. Tapi kalau kita berbasikal just boleh lah sebab brake. So keadaan tu time tu pasir dan angin yang kuat, tak boleh nak bergerak. So kita kena stop dan berteduh macam cari tempat yang lebih selamat. Sama macam hujan juga lebih kurang macam hujan. Tapi dia mata lebih sakit lah. Mata sakit. Soalan tadi lah, kau setibanya dekat Madinah, setibanya rasa sebab ialah sebab dengan rasa bercampur lah. Sebab tu gembira, sedih dan lebih kepada bersyukur lah. Bersyukur sebab ini antara nikmat yang paling besar Allah kurniakan. Dia berikan nikmat kesihatan, keselamatan serta peluang untuk berkayuh sampai tiba di Madinah. So memang macam-macam perasaan tu bercampur bau. Betul. Kau dah jumpa Fikri kan? Betul. Fikri sebelum tu di Ruwais lah. So aku set dia. Kau sampai dulu Aku sampai dulu. So aku set untuk aku tunggulah di Ruwais sebelum nak melanjutkan perjalanan tu ke Arab Saudi kan. So aku stay dalam 2-3 hari. Selepas 3-4 hari tu dia baru sampai. Faham. Kil, kan kita dah sampai dekat Madinah kan. Ni aku terfikir benda ni. Ada tak momen-momen yang kau rasa lah, dan benda ni memang jadi depan mata kau, yang Tuhan tu memang tolong direct? Kau faham tak? Maksudnya kau dah tengah struggle, aku tak tahu lah struggle apa ke, ataupun ada kesusahan ke kan, dan on the spot juga Tuhan tolong kau. Betul ada. Dia lebih kepada concern aku adalah tempat tinggal. Bila kita nak cari tempat tinggal, mestilah melibatkan kos RM1. So aku mohonlah doa untuk sesiapa yang boleh sediakan tempat tinggal. Mungkin tempat tinggal yang murah ataupun lebih baik free lah. Orang cakap lebih ni lah. Yelah, faham. Kita nak jimat kos kan. Betul. So doa. Tapi kita tak minta untuk orang ni lah berikan, tapi kita berdoa dulu. Mungkin Allah mudahkan. Tapi Alhamdulillah doa tu bila setibanya di sana, ada orang offer 2-3 orang. So aku sampai 2-3 orang. Aku ingat tak ada orang langsung boleh berikan tawaran tu untuk tinggal free. Kira menumpang lah. Menumpang orang kan. Dia sediakan. So bila sampai je di Madinah, bekerja part time ataupun tu dia part time, dia ada offer. Tu dia part time tu kedai makan ke? Kedai makan Malaysia. Masak tapi kat sana ada kat Madinah. Okey. So atas tu, bawah tu kedai, atas tu hostel. So hostel tu ada nilah bercampur lah dengan pekerja dia. So kita orang tidur kat atas. Tu antaranya salah satu lah. Ada banyak lagi cerita dia. Ada banyak lagi lah. Tu salah satu dia yang Tuhan pemudahkan lah. Betul. Okey. Faham. Adakah perasaan yang sama bila kau dapat tengok Kaabah pada kali ni, Kil? Sebab sebenarnya kau dah pernah pergi kan? Rasanya lain lah. Sebab sebelum ni pergi dengan keluarga. Kalau kali kedua ni kita berbasikal, dia lebih perasaan kehambaan lah. Kita tunduk dan kita reda apa yang Allah tentukan, apa yang Allah dah tetapkan.
So bila nampak Kaabah tu sebagai kiblat lah kita. Sebagai kiblat saja. Cuma kiblat yang lebih dekat. So bila kiblat dekat, kita menghayati tu sebagai Allah tu lebih dekat kepada kita lah ketika itu. So bila rasa kedekatan Allah tu pada hambanya, time tu lah kita meminta untuk ya Allah, terimalah segala pengorbanan dan amalan yang kami usahakan ni. At least dengan tu kami yakin lah, aku dengan Fikri itulah yakin yang apa yang kita orang buat ni adalah satu perkara yang betul, bukan benda yang salah. Tu je lah. Okey, faham. Kau pernah kena ni soalan sensitif sikit lah. Kau pernah kena tangkap polis tak? Tangkap polis tu, pengawal kuasa tu tak lah. Cumanya mungkin lah di sepanjang di Qasim menuju ke Madinah lah. Dari Qasim ke Madinah, security tu lebih ketat. Bermaksud security tu pengawasan trafik. Dekat jalan lah. Betul, jalan. Dia orang concern tentang keselamatan. So dia orang escort ke apa? Dia orang escort. So dia orang tahan dulu. Betul. Dia orang rasanya dia orang nak tahan kita orang ke lock up, tak tahulah, ini andaian aku. Mungkin dia sebab setakat ni tak ada kenderaan dua motor atau motor lah, motosikal tak ada. Saya yang bermotor tu yang berkuasa tinggi. Contoh kereta besar, lori. So dia risau kalau macam basikal ni dah lah kecil kan. Yelah, kan apa-apa kan, accident ke apa ke kan, yang bahaya lah. Membahayakan pemandu lain lah, senang cerita. Rules kat sana lah. Rules kat sana. Okay. So mungkin dia nak hantar kita orang ke lock up, nak tangkap, dan itulah. Tapi banyaklah cerita dia, ada budi bicara dia. So bolehlah teruskan. Okay, faham. Kil, boleh tak kau kongsi 3 perkara yang pelik tentang negara lain yang kau lalui, Kil? Negara mungkin yang bagi kau pelik lah. Ni kat Malaysia tak macam ni, tapi dekat negara dia macam tu pula. Okay. Yang pelik First di Thailand lah. Orangnya lemah lembut. Walaupun diorang ni nampak kasar, tapi dia lebih lemah lembut menyantuni dari segi percakapan. Aku ingat kita orang Malaysia ni lagi sopan, lemah lembut. Tak ada. Tapi aku rasa lah, ya, ni yang kau lalui lah. Lain orang, lain experience kan. Betul. Kat Thailand tu, contohlah, aku bila dah sampai di satu tempat lah, Patalong tu kan. So ada mak dan ayah, mak dan anak tu. So dia welcoming aku bila sampai tu. Dia lain macam dia nak bawa aku ke rumah dia. Lepas tu dengan layanan dia lemah lembut, dia bagi makan. Dia nak jadi dengan kau menantu. Tak tahu boleh. Kalau boleh kan. Itulah dengan anak dia. So anak dia pun macam dia susah nak cakap bahasa Inggeris, tapi dia try hard lah. Dia try hard. Tapi orang cakap cara dia pertuturkan ataupun lenggok bercakap dia lemah lembut. Korang tahu lah cara orang Thailand cakap kan. Seronok lah cara kita orang berkomunikasi tu. Yang kedua di Laos tu mungkin aku pernah ambil satu bas lah untuk ke satu kawasan yang tak boleh aku berkayuh. So aku naik bas, terpaksa ambil bas. So bila ada satu roadblock tu, checkpoint, penuh dengan askar lah. Mungkin time tu dia nak tangkap orang yang parti pendatang haram kan, macam-macam. So dia tanya pemandu bas tu, ada foreigner tak? Any foreigner tak? Dia kata Malaysia. Time tu juga aku time tu dia nampak aku seorang je. Yang lain semua muka Laos lah kan. Aku seorang. So apa yang lain semua muka Laos lah. Aku seorang je muka Malaysia kot. So apa dia tarik aku keluar. Aku ingat aku nak dia ingat soal siasat lah. On the spot lah. Sebab dia tak tahu dia masih sebelum tu dia tak tahu aku ni Malaysia ke, rakyat apa ke, tak tahu. Tapi once bila aku tunjukkan pasport Malaysia, kuat lah pasport Malaysia tu. Dia terus diam kejap, dia tutup, lepas tu dia teruskan perjalanan. Mungkin negara lain akan lebih complicated lah proses tu. Tapi nasib baik alhamdulillah dimudahkan terus perjalanan tu. Di Laos banyak lah askar-askar yang buat ni lah rondaan askar lah. Next skill Last ketiga mungkin di UAE lah. Di UAE aku ingat tu negara Islam lah. Mungkin lah aku ingat negara Islam mungkin betul. Orang cakap majoriti dia. Tapi bila aku tengok kat sana, bila tengok keluar daripada dia punya keluar daripada suasana tu, aku nampak macam-macam culture kat situ. Dia macam manusia juga dia bercampur banyak. So aku nampak dia punya Aku faham. Maksudnya kau punya persepsi kau kat sana orangnya macam ni, tapi sama sana sebaliknya pula. Betul lah.
Aku faham. So guys, ini saja untuk part 1. Kita akan take a break sekejap dan kita akan jumpa selepas ni. Bye bye. Assalamualaikum.